ialah nikmat Allah yang sempurna, yang disebutkan bahawa sekali napas itu sekali hidup. Sekali napas, sekali hidup. Sekali napas, sekali hidup. Maka tidak lain dan tidak bukan. Syukurlah yang menempati uh, yang selayaknya bagi Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita. Maka disebutkan oleh para ulama, lagi besar kesedaran kita terhadap nikmat Allah, lagi besar erti dan nilai sebutan alhamdulillah itu. Artinya kalau kita langsung tak ada apa-apa kesedaran dalam hati kita, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah itu tetap suatu pujian ataupun kesyukuran, tetapi dia tidak lahir dari hati yang tulus, atau kita sebut hati yang kosong. Maka sebutan yang datang dari hati yang kosong ini macam apa? Macam apa umpama? Macam orang sebut nama Aisyah, dalam hati dia Fatimah, itu je lah. Kan? Hati dia Fatimah, sebut nama Aisyah. Jadi apa ada? Tak ada. Maka inilah kita sebenarnya diminta oleh Allah dalam hidup kita, menyempurnakan kejujuran kita terhadap setiap kalimah yang keluar daripada lidah kita. Bila kita sebut Alhamdulillah, itu apakah benar pengertian kita, uh, kesedaran kita bahawa segala nikmat itu datang dari Allah, lalu kita memuji pemberi nikmat itu, dan akhirnya kita menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah redha, dan akhirnya diberi taufik untuk menjaga nikmat tersebut hinggalah akhir hayat kita. Sebab itu ada 4 kedudukan atau martabat orang yang bersyukur. Baik. Jadi tempoh hari telah disampaikan kepada saya lah tentang muzakarah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini suatu kitab yang mungkin pernah dulu sahabat-sahabat pencinta Al-Quran ni muzakarah kan, tetapi apa kita kata tertangguh tertangguh, maka diminta agar kalau boleh saya teruskan. Jadi insya-Allah saya menyahutlah, kerana sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin ini juga adalah satu kitab yang saya paling suka, yang saya sangat suka lah. Lepas tu mana-mana masjid pun banyaknya yang saya masuk dalam kuliah-kuliah masjid ialah dengan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi mengapa saya memilih Riyadhus Shalihin dan mengapa saya suka Riyadhus Shalihin? Jadi ini adalah perkara yang penting untuk kita faham sebelum kita membaca kitab tu. Sebab setiap amalan yang kita buat, contoh mengaji ataupun kita belajar, dia ada persediaan hati dan ada persediaan zahir. Persediaan zahir itu kita buat dah. Contoh tengok, tadi pukul 8 mula kita dah masuk, kita dah baca Quran sama-sama, itu persediaan zahir. Kita dah bersiap sedia, kita dengan wuduk kita dah apa semua keperluan kita dah letak tepi, kita just okey, aku nak baca Quran, aku nak siapkan amalan aku dan aku nak mendengar. Jadi itu persediaan antara persediaan zahir. Tetapi dia ada satu lagi persediaan, nama dia persediaan batin, hati. Kerana apabila hati itu tidak dapat tidak bersedia, dia adalah umpama cawan yang cawan tu dah terbuka dah, dia punya mulut dah menghadap atas, dah cantik dah, tetapi dia penuh. Itu umpama dia. Macam satu ada cawan terbalik. Cawan terbalik ni dia tak sedia, dia tak bersedia untuk dengar. Cawan terbalik terlangkup, curahlah banyak mana pun dia tak akan terisi. Satu lagi ada cawan dia dah tandah dia dah elok dah. Dia punya bibir cawan dari tu, mulut cawan dari tu dah menghadap ke atas. Cumanya dia penuh. Penuh tu dengan apa? Hati kita penuh dengan macam-macam benda yang kita buat keliling kita, kan. Hati kita memang bersikap sentiasa akan bersikap menerima apa sahaja yang datang. Sebab tu kan kita memandang, pandangan kita jatuh ke mana? Ketika kita memandang sesuatu, kan hati yang akan bersedia untuk memahami perkara tu.
Kita dengar. Kita dengar. Kita jadi marah. Kita dengar suara perkara, kita jadi marah. Siapa yang marah? Telinga kita yang marah ke hati kita yang marah? Hati kita yang marah. Artinya hati kita sentiasa dipenuhi dengan apa yang masuk melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pemikiran kita. Ya? Jadi terkadang-kadang dalam satu situasi itu hati itu dah dah ada isi. Ini menyebabkan sepatutnya kefahaman yang boleh dapat ataupun kita kata kebaikan yang dapat daripada satu majlis tu dia tak dapat. Jadi ini kerugian yang sebenar, kerugian. Ya? Sebab tu ada orang kata aku dah mengaji tapi tak dapat. Itu kerugian. Ya? Sebab itu disebut oleh para guru ialah kita kena kosongkan kelas tadi. Kosongkan apa yang ada dalam hati kita tu kita kena kosongkan. Benar-benar bersedia untuk menerima. Jadi antara persediaan yang kita boleh buat tentang oleh kerana kitab Riyadhus Shalihin ini adalah satu kitab yang sangat-sangat makbul, ya, mutadawil, bahkan para ulama mengambil kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai bacaan-bacaan mereka. Ya. Bahkan orang awam pun mengambil sebagai bacaan-bacaan mereka. Jadi dan disusun sendiri oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu punya maksud kerana setiap kitab ini ada maksud. Jadi apabila seseorang itu tidak mengerti maksud sesuatu kitab itu, maka dia akan tersasar, dia akan terlepas kebaikan yang besar. Macam contohlah, satu orang dia baca buku manual, contohnya manual untuk memperbaiki kereta. Tapi keinginan dia sendiri nak memasak. Dia tu nak memasak tapi dia baca buku manual kereta. Kan? Jadi tak match. Keperluan dia dengan apa yang dia dapat tak match. Jadi sebenarnya setiap kitab tu ada dia punya kesediaan diri kita. Apa yang kita nak daripada kitab tu. Itulah perkara yang sangat-sangat penting. Sebab itu biasanya para guru ketika mencari ini kita tak masuk lagi. Kita tak masuk lagi Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita tak akan masuk. Kita tak akan baca. Takkan baca dulu hadis nombor 1. Kita tak baca. Sebab apa? Sebab saya perlu menerangkan, kan? Saya perlu menyiapkan tuan-tuan dan puan-puan di dalam majlis ini agar mengenal apa yang kita nak baca. Itu tanggungjawab saya sebagai orang yang nak membimbing kata bacaan Riyadhus Shalihin tu. Jadi kena kenal dulu apa Riyadhus Shalihin tu, siapa yang mengarang dia, apa tujuan dia mengarang. Kerana benda ni sangat penting. Kerana kita tidak akan mencapai maksud kecuali kita adalah orang yang mirip. Dia macam ni lah. Kalau ada satu buku, kita katakan satu buku doktor lah. Doktor dia ada tulisan ni kan, nota dia. Siapakah orang yang akan faham tulisan doktor tu? Siapa orang yang akan faham tulisan doktor? Hanya doktor. Hanya doktor. Bila doktor-doktor dia baca, oh nampaknya kajian daripada fulan-fulan ni, doktor juga. Maka dia akan faham. Kerana dia punya kesamaan dalaman. Kesamaan dalaman itu yang akan memudahkan dia memahami apa yang ditulis oleh satu orang doktor. Kalau dia tak punya kesamaan dalaman, apa yang berlaku? Itu yang kata bacaan dia boleh baca, tetapi fahaman dia sangat jauh, berbeza. Fahaman satu, tuntutan berbeza. Kefahaman dia akan jadi berbeza. Tuntutan yang dia akan dapat jadi berbeza. Kerana apa? Dia tidak punya dalaman yang sama. Sebab itu adalah penting untuk kita berusaha. Kita usahakan, kita kena fahami untuk apa sesuatu perkara itu dibuatlah. Macam contoh kalau kita nak baca Riyadhus Shalihin. Tadi dalam kita baca surah Al-Waqiah, dia ada satu ayat kan. Satu ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tengok dalam surah Al-Waqiah. Jadi sebab tu bila saya menjadi kita kata jadi tekong lah kita kata dalam ni baru first time saya tekong untuk bacaan Waqiah, surah Al-Mulk dan juga surah Sajadah. Saya ada tekong juga dalam grup-grup yang lain untuk wirid dan seumpamanya. Jadi saya perlu menjelaskan
banyak kita dapat penjelasan daripada bacaan kita, kita akan ada kesediaan hati yang berbeza ketika kita membaca ayat-ayat tersebut. Jadi antara yang kita baca tadi tu, apa ayat? La yamassuhu illal mutahharun. Ayat tu, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi terjemahan dia, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ha. La yamassuhu illal mutahharun. Makna terjemahan dia, ingat, terjemahan dan makna berbeza. Terjemahan dia ialah la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya, mana tidaklah layak menyentuhnya, yakni Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang bersuci. Maka mereka yang mendalami ataupun kita kata berjuang di atas landasan fiqh, mereka akan mengambil ayat ini sebagai kewajipan untuk kita menyentuh Al-Quran itu perlu dengan suci. Sebab tu dalam mazhab kita, nak pegang Quran kena bersuci. Inilah ayat dia. La yamassuhu illal mutahharun. Tetapi dalam konteks apa yang nak disampaikan daripada sudut hati kita, apa ayat tu kaitan dia dengan hati kita. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun. Mana maknun, mana suatu kitab yang tersimpan di tempat yang sangat sangat tersembunyi, sangat rapi. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi di sini ialah orang yang mana akan dapat merasai nikmat Al-Quran itu, dapat merasai makna Al-Quran itu, ialah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Sebab itu ayat itu sebenarnya kaitan dengan sikap malaikat tu. Jadi orang yang lebih bersih hati dia, lebih banyak aura Al-Quran, bahasa moden lah kita kata aura lah kita ambil ya. Aura ataupun kebaikan barakah Quran tu dia akan dapat. Sebab dia membaca sesuatu yang ada dalam diri dia. Maka dia akan lebih dapat. Macam doktor tadi lah, dia baca tulisan doktor, dia akan dapat. Berbeza dengan orang yang bukan doktor, baca tulisan doktor. Dia boleh faham juga. Mungkin boleh faham, tetapi dia tidak dapat kepuasan jiwa tu dia tak capai. Sebab itu akhlak Al-Quran ni sangat-sangat penting untuk kita usahakan. Jadi insya-Allah kita akan bahas di dalam di dalam muzakarah kita yang akan datang, banyak lagi kita akan bahaskan insya-Allah. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini, bila kita tengok satu kitab depan kita, apa yang kita nampak daripada kitab tu? Apa yang kita nampak daripada kitab ni? Sebenarnya kitab ini adalah sesuatu yang ada di dalam dada. Ingat, dada kita. Orang dulu dan sunnatullah asal bagaimana wahyu diturunkan, bukannya berbentuk buku yang luar, bukan diturunkan berbeza dengan baginda Musa alaihissalatu wassalam, baginda Isa alaihissalatu wassalam, yang mana turunnya itu turunnya berbentuk kita kata suatu yang di luar buku kan. Sebab tu diturun sekaligus semua. Tetapi untuk Nabi SAW, dia ada nilai kriteria yang sangat istimewa. Diturunkan ke dalam hati Nabi SAW. Sebab itu Nabi itu ada satu karakter atau nilai yang murni, yang unggul, yang disebut ummi. Kita menterjemah ummi itu tidak tahu membaca dan menulis. Hakikat dia adalah persediaan untuk turunnya wahyu. Kerana wahyu yang akan turun kepada Nabi bukanlah sesuatu yang luar, macam dibuka buku tu dan dibaca, bukan. Tetapi akan diturunkan ke dalam hati Nabi SAW. Jadi turun dalam hati Nabi SAW, maka Nabi akan talafuz. Itu semua ada sentuhannya di dalam juzuk 27, dalam juzuk 29, semua ada tu ayat-ayat berkenaan dengan perkara itu. Dan dalam Bukhari, dalam kitab awal, dalam babun kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada detail mana wahyu itu diturunkan Allah ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terpapar di hadapan kita bila kita melihat satu kitab Riyadhus Shalihin di hadapan kita, sebenarnya itulah apa yang ada di dalam hati imam kita yang mulia, iaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashq.
itulah apa yang ada dalam hati beliau. Maka terpamer kebaikannya itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi siapakah Imam Nawawi ini? Kenapa kita kena tahu tentang hidup dia, tentang keadaan diri dia? Sebab seseorang itu ketika dia inginkan sesuatu, apakah kita kata beza orang yang mengikuti dan orang yang kita kata hanya dipanggil iblis. Iblis. Apa itu iblis? Iblis ini bahasa mudahnya ialah dia punya karakter aku faham ikut akulah. Aku faham ikut aku. Sebab itu dalam masalah takdir, iblis ni dia akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Disebut dalam ayat dalam juzuk 8 kan, iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Tu iblis tu cakap. Ayat di atas tu Nabi Adam cakap, ayat bawah iblis cakap. Jadi Nabi Adam makhluk manusia bersalah lalu diturunkan daripada syurga, tetapi disebabkan dia bersalah, dia mengakui dia salah. Ya Allah, akulah salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengakui kesalahan dia, maka Allah Taala menerima taubatnya dan menyiapkan kesediaan itu dengan gantian syurga. Naik balik. Sebab itu manusia ni bukan kesalahan itu yang menyebabkan manusia itu hina sebenarnya. Tetapi ketika mana dia bersalah, lalu dia membiarkan diri di dalam salah. Makna dia tak nak mengakui dia salah. Situlah kehinaan manusia. Jadi beza dengan iblis. Iblis ini ketika mana dia dihumban daripada syurga, maka dia tahu. Dia dihumban itu adalah tulisan takdir Allah untuk diri dia. Dia tahu itu adalah takdir diri dia. Macam Adam, dia tahu itu takdir diri dia. Terkeluar daripada syurga, dia tahu itu takdir dia, lalu dia memilih, ya Allah, akulah yang bersalah kerana mengingkari perintahmu. Maka Allah Ta'ala kasih kepada Adam dan menerima taubatnya dan mengembalikan balik ke kedudukannya yang mulia. Berbeza dengan iblis. Iblis itu ketika dia mengetahui takdir Allah kepada dirinya, lalu dia memilih pendekatan Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata disebabkan engkau menjadikan aku ini orang-orang yang sesat, maka aku juga akan menyesatkan anak-anak Adam itu dari jalan yang lurus. Maka dua kenyataan beliau di sini. Kenyataan beliau lah. Kenyataan iblis di sini ada dua. Pertama, kenyataannya terhadap dirinya, dia menyalahkan Tuhan atas tulisan takdir itu, maka itulah Jabariyah. Jabariyah. Dia kata, disebab engkau telah menulis aku di kalangan orang yang sesat. Dia menyebut takdir itu. Itulah Jabariyah. Mana dia memilih untuk menyalahkan takdir. Dia tidak memilih menyalahkan dirinya, dia memilih untuk menyalahkan takdir. Itulah Jabariyah. Dan yang kedua, aku dengan keupayaan aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Maka itulah yang disebut Qadariyah. Mengakui bahawa upaya itu datang dari dirinya, bukan dari Allah. Itu Qadariyah. Ada dua. Iblis ini dibawa dua sayap. Jabariyah dan Qadariyah. Maka kita memahami ayat Al-Quran itu sendiri bukanlah selayaknya memahami dengan kefahaman kita. Tetapi bagaimana kita memahami dengan kefahaman yang datangnya daripada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Kerana Al-Quran itu kan dirinya sendiri. Sifatnya itu adalah wahyu. Kita boleh buat Quran? Tak boleh. Sebab tu Allah cabar. Siapa di kalangan manusia kalau menyangka bahawa Muhammad itu adalah orang yang mereka Al-Quran, maka silakan reka Quran. Silakan untuk cipta surah atau ayat yang boleh menandingi Al-Quran itu sendiri, maka tidak mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Mereka tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu untuk mencipta satu ayat atau satu surah. Kerana Al-Quran ini bukan datang daripada manusia. Dia datang daripada Allah. Maka apabila lafaznya sendiri datang, lafaznya ataupun ayatnya itu sendiri adalah wahyu, maka bagaimana kefahaman? Adakah kefahaman itu boleh cukup dengan kefahaman kita? Maka tidak boleh kita berasa cukup dengan kefahaman kita. Hendaklah kita mencari agar memastikan kefahaman kita ni ada pada tempat yang benar.
Itu yang kita nak kena, itu yang disebut belajar. Itulah yang disebut siapa yang tidak belajar maka gurunya syaitan. Itu erti dia. Macam kita dah cerita tadi. Kan kita dah cerita tadi. Adakah kita nak kefahaman-kefahaman iblis kita kata. Maksud dia orang yang tidak belajar maka gurunya syaitan. Apa maksud dia? Maksud guru syaitan bukan syaitan datang duduk jadi guru dia, bukan. Tetapi maksud dia kefahaman dia sendiri. Kenapa disebut gurunya syaitan? Sebab kefahaman kita akan ada dorongan kan. Kan kita didominasi oleh emosi kita. Ketika kita marah, kefahaman kita lain. Ketika mana kita sayang, kefahaman kita lain. Kadang-kadang bila kita marah, semua ayat kita akan hentam orang sebab kita marah. Tapi kalau kita sayang orang pula, semua ayat semua jadi baik semua. Jadi kerana kita sendiri didominasi oleh emosi kita. Sebab itu disebut kena berguru, itulah panduan kita. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala pada diri beliau sendiri ada contoh yang sangat unggul dan luar biasa. Beliau ini umur 9 tahun dah selesai khatam Al-Quran. Selesai hafal Al-Quran. Bukan khatam bacaan, khatam hafalan. Jadi ayah beliau. Jadi dipanggil Yahya bin Sharaf kan. Jadi Asy-Syaraf itu, ayah dia itu adalah satu orang soleh. Satu orang soleh yang mana dia punya perniagaan, punya kedai. Jadi bila dia tengok ada anak lelaki dia kan, dia berfikirlah agar anak dia tu membantu dia di kedai. Jadi Imam Nawawi umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun duduk kedai ayah dia. Disuruh duduk berniaga, bantu ayah dan juga sebagai latihan bagi diri dia untuk hidup dengan keperluan hidup. Maka dia Imam Nawawi ni satu orang yang mana tidak ada satu saat pun melainkan yang keluar daripada lidah dia adalah bacaan Quran. Tak berhenti-henti. Jadi disebutkan di dalam kitab, dalam muqaddimah ini yang ditulis oleh Maulana Ilyas Barabakawi, menulis tentang sejarah atau manaqib Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka adat beliau itu dia tidak bermain dengan kanak-kanak biasa kerana dia tak suka. Bila kanak-kanak biasa yang seumur sebaya dia mengajak dia main, dia akan lari dan kadang dia selalu menangis. Mengadu dengan ayah dia. Dia kata, kenapa wahai ayah, saya ni tak suka nak main-main. Tetapi orang selalu paksa saya bermain. Jadi dia tak suka. Jadi ayah dia letak di kedai. Maka dia tolong ayah dia, tapi mulut dia tak berhenti baca Quran. Disebutkan dalam riwayat, orang tengah cari barang, hulur duit, dia pun hulur barang seumpama, tapi mulut dia tu tak berhenti Al-Quran. Sehinggalah ada satu orang alim, satu orang syekh yang sangat hebat, bahkan disebut sebagai satu orang wali. Dia datang, dia lalu di kawasan tu. Jadi bila dia lalu di kawasan tu, maka dia tengok Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Dia tengok, dia kata hebat budak ni. Dia tengok. Bila dia tengok tu, dan ditanya kepada orang yang ada keliling tu, siapa yang mengajar Al-Quran kepada budak ini? Siapa yang mengajar Al-Quran kepada budak ini? Orang pun kata, ni bukan ayah dia tak ada masa tu. Orang pun kata, ada guru fulan-fulan nama dia, yang mengajar. Tak silap saya nama dia tu ialah Syekh Syamsuddin. Dia mengajar Al-Quran sehingga Imam Nawawi berjaya menghafal 30 juzuk. Siapa guru dia? Okey, dia beritahu. Maka pergilah satu syekh ni kepada guru yang mengajar Al-Quran kepada Imam Nawawi. Lalu disebut kepada guru dia kata, budak yang kau ajar tu Al-Quran, dia ada sekiranya dia diletakkan di dalam ilmu agama, dia disibukkan dengan ilmu agama, dia akan punya pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Dia akan mendatangkan kebaikan yang besar dalam dunia Islam. Maka guru Quran dia kata, kau ni siapa? Kau ni siapa? Kau ni tukang tilik ke apa? Maka dia tak. Itu adalah firasat. Firasat aku yang datang pada Allah. Firasat atau ilham yang datang daripada Allah Ta'ala pada dia. Dia pergi. Tapi guru dia tu diam lah. Dia tak cakap apa. Sampailah dia pun ada ketikanya bila guru Quran Imam Nawawi tu bertemu dengan ayah Imam Nawawi, maka dia sebutlah perkara tu. Ada satu orang syekh datang kata macam ni. Jadi ayah Imam Nawawi ni, dia pun ada simpan keinginan anak dia tu untuk jadi orang yang sangat berjasa dalam dunia Islam. Maka
Imam Nawawi duduk bersama dengan ayahanda dia selama lebih kurang dalam 10 tahun selepas itu. Umur 19, 18, 19 barulah beliau dibenarkan untuk berangkat bermusafir ke Damaskus, ke Damsyik itu. Dia pergi untuk belajar. Dan dia belajar pun umur dah lewat tu, mana dalam 18, 19. Maka dia pun mula belajar. Dan bila dia belajar dalam tempoh beberapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, maka dia menguasai sebilangan besar mana ilmu yang dibelajar di tempat dia. Dan bukan sekadar itu, dia punya keupayaan mengarang kitab lebih daripada 1,400 apa kita kata risalah dan kitab yang beliau karang dalam hidup beliau. Dan umur dia tak panjang, umur dia sampai 45 je, dan dia meninggal bujang. Umur dia 45, jadi hanya tempoh dalam 20 tahun selepas daripada itu. Sebab tu ulama menyebut bahawa Imam Nawawi tu kalau dikira balik segala tulisannya, maka beliau kalau dipukul rata tulisannya, beliau menulis sebanyak 22 lembaran setiap hari. Jadi bayangkan, mereka menulis bukan copy and paste, chat GPT, AI, bukan. Mereka menulis tu dengan apa yang ada dalam dada mereka. Sebab itu, kalau ada kitab yang tertulis dipanggil Sabqul Qalam, kadang-kadang pengarang ni bila dia tulis, dia termasuk masa dia tulis tu, dia sedang ingat kitab yang dia baca atau dia yang dia hafal ataupun dia baca daripada kitab yang lain tu, dia tengah tulis. Sebab tu kadang-kadang apa yang dia terfikir tu termasuk dalam tulisan tu. Itu dia panggil Sabqul Qalam. Orang sebut Sabqul Qalam, telajak pena. Kalau tuan-tuan guru tu sebut telajak pena. So, telajak pena tu apa? Masa dia tulis bukan yang dia nak tulis, tapi yang dia teringat. Dia tulis. Kita kata, kenapa tiba-tiba ada kalimah tengah-tengah ni? Sebenarnya tu Sabqul Qalam. Kerana begitu hadirnya ingatan dia. Macam satu buku ada depan dia. Jadi orang dulu tu memang macam tu. Dan memang ada doa khusus pun. Zaman saya mengaji pun sama. Ada doa khusus. Dibaca supaya kita punya ingatan tu macam kita melihat buku. Jadi orang ni sangat hebat. Dan beliau mengarang Riyadhus Shalihin atau menyusun Riyadhus Shalihin ni ada satu maksud. Bukan sebenarnya maksud untuk mempelajari ilmu hadis semata-mata, kerana ilmu hadis itu ada gaya dan dia punya pelajaran dia. Tetapi maksud daripada Riyadhus Shalihin ialah membentuk orang-orang yang mulia. Sebab itu disebut Riyadhus Shalihin. Apa dipanggil taman Riyadh ni ada dua makna. Satu Riyadh daripada taman, ataupun satu lagi Riyadh ni ialah berbentuk kita kata dia ni daripada riadah tau. Riadah ni, riyadiyat ni macam kalau kita sekarang nak bina badan kan, kita ada gym kan. Jadi orang soleh dia punya gym rohani dia lah. Bahasa mudah dia gym rohani. Kan kita kan kuat kan, badan kita ketul-ketul angkat angkat besi contoh kan. Dia orang dulu dia punya riadah ialah rohani. Rohani dia macam mana dia boleh sabar, macam mana dia boleh redha, macam mana dia boleh tawakal, macam mana dia boleh syukur. Itu riadah dia. Mujahadah. Macam mana mentaati perintah Allah, mujahadah. Jadi atas itu, maksud itu dikarang kitab ni, disusun kitab Riyadhus Shalihin. Itu nama dia riadah orang-orang yang soleh. Sebab tu dia ada susunan dia sendiri. Sebab tu dimulai dengan ikhlas, kemudian dimulai dengan disusun pula dengan bab taubat, kemudian dengan bab sabar, kemudian bab sidik, kemudian bab yakin, muraqabah. Itu semua keperluan-keperluan hati orang-orang yang nak jadi orang soleh. Keperluan-keperluan hati untuk orang soleh. Jadi dimulai kitab ni dengan hati dulu. Sebab kitab berbeza. Ada kitab hadis mula dia dengan wuduk dulu, taharah dulu. Ada kitab hadis mula iman dulu. Ada kitab hadis mula ilmu dulu. Tapi kalau kitab beliau ni mulanya ikhlas dulu. Mulanya ikhlas dulu, kerana yang difokuskan ialah bagaimana pembentukan orang-orang yang soleh. Jadi insya-Allah dengan dengan kebaikan daripada kitab ini, insya-Allah kita akan cuba sebanyak mungkin, dan saya akan berusaha menerangkan sebaik mungkin daripada kitab Riyadhus Shalihin, dan saya akan sentuh
Perkara yang berkaitan dengan tauhid saya akan sentuh. Perkara yang berkaitan dengan fiqh saya akan sentuh. Perkara yang melibatkan sirah saya akan sentuh. Perkara banyak perkara banyak perkara yang kaitan-kaitannya walau dia tidak sekadar kalimah-kalimah hadis, tetapi dia punya hubungan dengan kehidupan kita daripada sudut mungkin bahasa, macam contoh bahasa Al-Quran atau bahasa hadis itu sendiri. InsyaAllah benda tu diberi kesempatan untuk kita sentuh, kita akan dapat banyak manfaat insyaAllah. Dan kitab ini khususnya hebatnya kitab ini dia ada 1,800 lebih hadis. Dan kita ambil kesempatan sama-sama kita perbaiki niat, kita belajar kitab ini ialah agar Allah Ta'ala mendatangkan dalam hati kita kebaikan yang dikehendaki oleh Imam Nawawi. Kita nak kena tu. Kenapa baca kitab Riyadhus Salihin? Kenapa tak baca kitab lain? Kita nak agar Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan yang dikehendaki oleh Imam Nawawi daripada tulisan beliau. Itu yang sangat-sangat special niat ni. Sangat-sangat special. Kerana setiap orang tu akan dapat niat dia niat semata ilmu, dapatlah ilmu. Tapi dia rugi amal. Kerana amal ini lebih besar daripada ilmu. Walaupun kita kata ilmu tu pendahulu, dia kepala, betul. Tetapi kalau ilmu tanpa amal, dia kerugian yang besar. Maka ilmu lebih besar selepas tu ialah amal. Mana ilmu yang dapat diamalkan. Jadi kerana ilmu yang dapat diamalkan itu adalah ilmu yang duduk pada hati. Disebut oleh Nabi kan 2 jenis ilmu. Satu ilmu yang di lidah. Ilmu yang di lidah mana apa? Ilmu yang tak sampai pada hati. Ilmu yang tak dapat diamalkan. Ilmu yang hanya dihafal, diingat di otak. Jadi itu bahaya. Walaupun dia kebaikan, betul. Benar kebaikan. Tetapi kita nak agar kebaikan itu menjadi kebaikan bagi diri kita. Tu kita nak. Sebab ada orang, dia ada ubat dekat tangan dia, tapi dia sendiri sakit. Cuba bayangkan. Dia ada ubat, tapi dia sendiri sakit. Kan maknanya ubat tu tak memberi kesan pada diri dia. Ubat tu tidak bermanfaat untuk diri dia. Maka rugi. Bila ubat tu ada di tangan dia, orang lain datang, ambil ubat tu, orang lain makan sihat. Orang lain makan jadi sihat. Tetapi wal'ayazubillah, kalau kita tak betul-betul, niat kita tak betul, kita ubat tadi kita makan, dia tak jadi sihat kan, kerana kita sendiri tidak usahakan kita untuk sihat. Sebab tu kitab-kitab ini ataupun kita ilmu yang kita dapat daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, kita niat agar kita dapat kebaikan yang dikehendaki oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menyusun kitab ini. Ini adalah daripada karamah beliau ni, susunan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi insya-Allah kita akan terangkan lebih detail setiap perkara, kita akan rincikan, termasuk perkara yang melibatkan hati, tasawuf, pembentukan pembersihan hati, perjalanan tu insya-Allah kita akan terangkan. Mudah-mudahan apa yang sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat terutama bagi diri saya. Sayalah yang paling berhajat dalam perkara ini. Tidak ada manfaat kalau sekiranya apa yang saya sampaikan itu hanyalah untuk hadirat tetapi tidak memberi kesan kepada diri sendiri, maka itulah kerugian yang nyata. Maka saya minta lindung kepada Allah daripada masalah itu, keburukan itu. Dan mudah-mudahan manfaatnya pada diri sendiri dan kita semua yang hadir. Mudah-mudahan malam ini diberi barakah pada kita. Ilmu yang kita dapat, info dan maklumat kita dapat dibawa dalam kehidupan kita sehingga kebaikannya berterusan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Ada doa ke Ustaz untuk kami? Baik. Kita sudahi dengan kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, tak ada suara Ustaz, hilang. Ustaz hilang daripada talian. Ustaz tu keluar apa?
Siapa Tak ada admin ni. bersama Upah? Tolong call bagi Ustaz sedar dia telah keluar. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz terkeluar. Mohon admin